MySejahtera sebenarnya dibangunkan oleh siapa? Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memberi jaminan bahawa keputusan saman yang melibatkan syarikat yang membangunkan dan mengendalikan MySejahtera tidak akan mempunyai kaitan dengan data dan maklumat yang dikumpul aplikasi berkenaan. Khairy mengulangi bahawa data dan maklumat dalam permohonan itu tetap menjadi milik kementerian tidak kira apapun keputusan mahkamah. Data dan maklumat adalah selamat. Selain itu, pelayan data berpangkalan di Malaysia dan bukan di tempat lain. Apa sahaja yang berlaku antara kedua-dua syarikat berkenaan permohonan itu tiada kaitan dengan kami, katanya, dipetik The Malay Mail 5 April 2022. Sebelum itu, pada 27 Mac 2022, Khairy berkata Kementerian Kesihatan KKM tidak pernah menjual aplikasi MySejahtera kepada syarikat swasta dan aplikasi berkenaan adalah hak milik kerajaan Malaysia. Menurut beliau, KKM dilantik sebagai pemilik utama bagi pengurusan kesihatan awam negara sejak ia diputuskan pada 26 November tahun lalu. Katanya lagi, kerajaan tidak pernah membuat sebarang bayaran kepada KPI Soft Malaysia Senia Berhad atau KPI Soft, syarikat yang membangunkan aplikasi MySejahtera sepanjang tempoh penggunaan aplikasi itu dari 27 Mac 2020 hingga 31 Mac 2021. Perkara ini adalah berdasarkan ketetapan syarikat yang menawarkan penggunaan aplikasi MySejahtera kepada kerajaan untuk tempoh setahun tanpa bayaran berdasarkan prinsip tanggungjawab sosial korporat CSI syarikat. Kata Khairy pada 27 Mac 2022, lapor Berita Harian. Penegasan beliau itu selari dengan apa yang tertulis di laman rasmi kerajaan mysejahtera.malaysia.gov.my yang mengatakan bahawa MySejahtera merupakan aplikasi yang dibangunkan oleh kerajaan Malaysia untuk membantu dalam pengawasan penularan wabak COVID-19 di dalam negara dengan membolehkan pengguna melaksanakan penilaian kesihatan kendiri. Pada masa yang sama, ia membantu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mendapat maklumat awal untuk mengambil tindakan yang cepat dan berkesan. Namun, kenyataan dalam portal kerajaan ini bercanggah dengan pengakuan Khairy sendiri pada 27 Mac bahawa syarikat yang membangunkan MySejahtera ialah KPI Soft yang kini dikenali sebagai Entomo Malaysia. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata ketika MySejahtera dibangunkan, hak milik aplikasi itu diberikan kepada MKN dan syarikat berpangkalan di Singapura KPI Soft Malaysia Senia Berhad pula bertanggungjawab menguruskan aplikasi berkenaan. Demikian petikan yang dibuat Berita Harian yang turut dimuat naik dalam laman rasmi KKM pada 31 Mac 2022. Sementara itu, litigasi oleh hasrat budi yang dimiliki sepenuhnya oleh pemaju hartanah Eco World Development Group Berhad yang dimulakan terhadap Entomo, MySJ dan 3 orang pengarahnya iaitu Ravindran, Anwar Rozhan dan Tan Sri Syahri Samsudin dan Revolusi Asia jelas menyebut bahawa Entomo yang membangunkan aplikasi MySejahtera bukan kerajaan Malaysia. Entomo ialah pembangun dan pemilik sah dan bermanfaat bagi perisian KPI Soft. Sudah tentu kerajaan tidak boleh menjual perisian tersebut sebab bukan miliknya pun. Cuma data sahaja yang dimiliki kerajaan. Namun untuk menjamin bahawa data tidak akan dapat dikompromi masih boleh dipertikaikan. Kerana ketika penyelenggaraan MySejahtera, data mentah boleh direplikasi dan boleh dibuat analisis ramalan. Maknanya, data tetap tidak selamat walaupun penggalan datanya di Kuala Lumpur kerana syarikat induk pemilik MySejahtera lokasinya di luar negara. Begitu juga untuk berhujah bahawa kerajaan tidak terjejas dengan dua saman yang dihadapi oleh syarikat yang kerajaan sedang membuat rundingan iaitu oleh Hasrat Budi dan 2P Asset Management Sedia Berhad adalah terlalu pramatang. Ini kerana penyelenggaraan MySejahtera memerlukan pasukan yang jelas kedudukannya dan amanah selain kecekapan dan keterusan. Jika kedudukan pimpinan dalam syarikat pun sudah menjadi pertikaian sehingga ke mahkamah seolah-olah ada elemen ketidakjujuran dalam perjanjian sesama mereka, apa jaminan yang kerajaan boleh berikan? Hairan, kenapa masih mahu mempertimbang syarikat yang penuh kontroversi ini? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.